Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita ni akan mempelajari pelajaran tasawuf darjah 5. Sebelum itu adalah lebih baik kita ni membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada hari ini kita ni akan belajar pelajaran 7 iaitu kasihkan kemegahan, yakni hubbul jah dalam muka surat 19. Jadi murid-murid silakan buka buku teks kamu sambil mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh cikgu pada petang ini. Sebelum itu, cikgu kan beritahu dulu bahawasanya objektif yang kita ni akan dapat pada akhir pengajaran nanti adalah murid-murid dapat memperjelaskan tentang pengertian kasihkan kemegahan dengan betul. Jadi, cikgu mahu murid-murid tahu bagaimanakah kita ni memperjelaskan pengertian kasihkan kemegahan itu. Maka cikgu harap murid-murid dapat mendengarkan video ini dengan baik. Penerapan nilai akhlak yang akan murid-murid jumpa di dalam pelajaran kali ini iaitu tentang kasihkan kemegahan adalah kita ni hendaklah menjauhi sifat-sifat yang tercela. Jadi di akhir pengajaran sekarang, cikgu mahu murid-murid ini dapat tahu bahawasanya kasihkan kemegahan bukanlah ia sifat yang disukai oleh Allah, malah ia adalah merupakan sifat yang tercela dan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah kita ni masuk pelajaran 7 iaitu kasihkan kemegahan, hubbul jah. Jadi seperti biasa kita ni cari tahu apakah maksud kasihkan kemegahan, dalil kasihkan kemegahan. Lepas itu kita ni akan berkenalanlah dengan pengertian dan jua dalil dan jua apa saja yang ada di dalam tajuk kasihkan kemegahan hubbul jah. Pengertian kasihkan kemegahan. Jadi kita ni cari tahu apakah erti kasihkan kemegahan itu. Sifat yang sangat suka kepada kemegahan dan kebesaran dunia dan berkeinginan untuk mendapatkannya. Jadi sifat kasihkan kemegahan ini adalah kita ni suka benarkan kemegahan dan kebesaran dunia itu dan kita ni mahu benar-benar untuk mendapatkannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berkehendakkan ketinggian dan kemegahan serta kebesaran di muka bumi ini. Jadi apakah artinya tu kan? Artinya di sini apabila seseorang itu sangat suka, sangat obseskan kemegahan, obses iakan kebesaran di dalam dunia dan berkeinginan untuk mendapatkan apa yang ia mahukan. Jadi apakah artinya ni sebenarnya? Jadi orang itu terlalu sangat obses kepada kemegahan, kebesaran dan sampai ia melupakan Allah. Artinya di sini seseorang itu sangat obses akan dunia. Dunia maksudnya obses iakan mengejar nafsu dan keinginannya itulah. Sebagai contoh dapat cikgu ambil apabila murid yang hendak namanya disebut-sebut oleh guru-guru di sekolah. Jadi ia berusaha dengan sedaya upayanya untuk membuat nota
yang mana nota itu digunakannya untuk meniru sewaktu peperiksaan dijalankan. Dan akhirnya nama-namanya disebut oleh guru-guru di sekolah. Jadi Atu menjadikan kebanggaan untuk ia, jadikan Atu kebesaran untuknya disebut-sebut. Ia suka apabila namanya disebut-sebut sebagai pelajar cemerlang. Akan tetapi sebenarnya bukan atas usahanya membuat ulang kaji dan sebagainya. Malah ia membuat ulang kaji untuknya membuat nota atuk untuk ia gunakan sewaktu peperiksaan dengan meniru. Maka di sana Allah akan murka kepada orang tersebut. Jadi hati-hatilah apabila kamu melakukan kemegahan ini. Obseskan kemegahan, obseskan kebesaran dunia dan berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang salah. Jadi ingatlah bahawasanya apabila ditanya nanti di dalam peperiksaan apakah pengertian kasihkan kemegahan, maka silalah jawab kasihkan kemegahan merupakan sifat yang sangat suka kepada kemegahan 1 dan kebesaran dunia 2 dan berkeinginan untuk mendapatkannya 3. Maka di sana sudah cikgu dapat memberikan 20 markah sebab komplit menjawab soalan tersebut, insya-Allah. Seterusnya dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya, negeri akhirat itu kami yakni Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak berkehendakkan ketinggian atau kemegahan di muka bumi dan tidak berkehendak untuk mendatangkan kebinasaan, dan syurga itu adalah untuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 83 berkenaan dengan kasihkan kemegahan ini. Jadi Allah sudah berkata, Allah sudah berfirman bahawasanya negeri akhirat itu adalah bukan dijadikan untuk orang-orang yang suka ataupun kasihkan kemegahan ini. Malah syurga itu adalah untuk orang-orang yang takwa. Takwa ini adalah takut. Takut ia kepada Allah itu saja. Maka akhirat ini adalah untuk orang yang takut. Dan syurga itu pun juga untuk orang yang takut kepada Allah. Dan bukanlah ia untuk orang yang sukakan kemegahan, orang yang sukakan ketinggian, orang yang sukakan kebesaran dunia. Bukan. Okey. Seterusnya dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul mali wal jahi yumbitanin nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Artinya, kasihkan harta dan kasihkan kemegahan itu keduanya menumbuhkan sifat munafik di dalam hati seperti air menumbuhkan sayur-sayuran. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, apabila orang itu kasihkan harta, kasihkan kemegahan, maka kedua-dua sifat itu menumbuhkan sifat munafik di dalam hati orang itu. Jadi sifat munafik adalah sangat-sangat tidak baik. Ia merupakan sifat yang sangat
tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tolonglah jauhi sifat kasihkan kemegahan dunia. Seterusnya pendapat Al-Imam Al-Ghazali dalam perkara tersebut di atas. Kemegahan ialah kemasyhuran yang menjadi sebutan orang ramai dan ia adalah dicela oleh syara' melainkan bagi orang yang dijadikan masyhur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana menyebarkan agamanya dan dunianya. Jadi di sini juga imam kita ni Al-Imam Al-Ghazali berkata tentang kemegahan ini, bahawasanya kemegahan ini menjadi kemasyhuran yang mana ia disebut oleh orang ramai. Katanya, contoh yang cikgu bagi tadi adalah seorang murid berusaha membuat nota, padahal nota itu digunakannya untuk meniru sewaktu peperiksaan. Maka di sana ia suka apabila guru-guru, kawan-kawannya menyebutkan ia seorang pelajar cemerlang. Maka itulah perkara yang sangat dicela oleh syara'. Dan juga Imam Al-Ghazali berkata bahawasanya apabila seseorang itu ditinggikan darjatnya oleh Allah, maka itulah harus kita ni bangga-banggakan. Bukanlah kita ni berbangga untuk kasihkan kemegahan ini sampai kita ni mau nama-nama kita ni disebutkan, nama ibu bapa kita ni disebutkan, walhal kita ni melakukan perkara itu dengan salah, dengan tidak baik. Jadi cikgu mohon jauhilah sifat kasihkan kemegahan. Seterusnya kita ni masuk dalam keburukan sifat kasihkan kemegahan, hubbul jah. Maka di sini ada 3 keburukan. 1. Kadang-kadang menjadikan pekerjaannya tidak dilakukan dengan ikhlas kerana Allah. Apa contohnya? Masih jua cikgu berikan contoh yang sama. Seorang murid menulis nota, padahal nota itu ia gunakan untuk meniru sewaktu peperiksaan. Maka di sana menjadikan ia malas untuk melakukan ulang kaji dan ia menyebabkan lupa bahawasanya ia ke sekolah itu setentunya untuk menuntut ilmu, tetapi ia gunakan dengan cara yang salah, iaitu digunakannya untuk menuntut ilmu pulang, tapi untuknya meniru dan untuk mendapatkan title pelajar cemerlang. Maka di sana sudah salah. Okay? 2. Kadang-kadang keburukan itu menjadikannya sanggup melakukan tipu helah. Nah, ini lagi terang dan bersuluh. Contoh yang cikgu berikan tadi, membuat nota. Tapi nota itu ia akan gunakan sewaktu ia periksa supaya ia dapat title pelajar cemerlang. Ia mau semua subjeknya 100. Markahnya 100, 100, 100, 100. Maka akhir tahun nanti ia mendapatkan hadiah daripada guru-guru. Walhal Allah nampak. Allah sangat nampak apa yang ia lakukan. Ia gunakan untuk meniru pulang. Sebenarnya ia dapat 100. Hasilnya ia tipu helah lah, menggunakan tipu helah iaitu meniru. Okay? 3. Keburukan yang ketiga ialah kadang-kadang sanggup menyembunyikan kebenaran. Jadi apabila seseorang itu kasihkan kemegahan, mau nama-namanya disebut, maka ia pun sanggup menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya ia pun indah tahu apa erti kasihkan kemegahan. Dan ia tulis sajalah apa arti kasihkan kemegahan ini untuknya meniru waktu peperiksaan. Jadi ia sanggup menyembunyikan kebenaran, iaitu ia indah tahu pun apa erti kasihkan kemegahan. Sanggup ia menyembunyikan kebenaran demi mendapatkan nama baik dan demi mendapatkan title pelajar cemerlang. Itulah contoh. Okay?
InsyaAllah, murid-murid yang cikgu ajar, murid-murid di negara Brunei Darussalam ini adalah murid-murid yang berkelayakan, bagus dalam pelajaran, jauh sekali daripada bersifat kasihkan, kemegahan, insya-Allah. Amin. Akibat kasihkan kemegahan boleh membawa kepada kecelakaan. Kenapa cikgu cakap macam itu? Kenapa ia dapat membawa kecelakaan? Ia tentu nanti apabila orang itu sangat kasihkan kemegahan sampai sanggup menipu, sampai sanggup menyembunyikan kebenaran, sampai sanggup membelakangkan Allah dan indah ikhlas melakukan pekerjaan itu kerana Allah, maka Allah akan murkalah arah ia, maka Allah indah akan melindungi ia, maka dekatlah ia dengan kecelakaan. Kita ni indah tahu kecelakaan apa yang akan Allah berikan kepada kita ni jika kita ni berbuat dengan sifat kasihkan kemegahan ani. Jadi cikgu mau murid-murid tolonglah jauhilah sifat kasihkan kemegahan ani kerana ia indah mendatangkan apa-apa kebaikan, malah ia mendatangkan banyak keburukan. InsyaAllah itulah sahaja pelajaran kita ni pada petang ini. Jadi insya-Allah akan cikgu berikan latihan kuis melalui WhatsApp group sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.